Taurat adalah kitab wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Orang Yahudi dan Kristian masih lagi mengimani kitab Taurat yang mana mereka mendakwa Taurat terdiri daripada 5 buah buku antaranya buku Kejadian, buku Keluaran, buku Imamat, buku Bilangan dan juga buku Ulangan. Buku-buku ini dijadikan sebagai buku terawal di dalam Perjanjian Lama di dalam Bible. Pada zaman di antara Nabi Musa sehingga Nabi Isa, Taurat dijadikan sebagai kitab suci utama bagi orang-orang Yahudi. Dalam perjalanan sejarah yang panjang inilah berlakunya konflik terhadap keaslian kitab Taurat di kalangan orang-orang Yahudi. Dalam catatan sejarah merakamkan bahawa kerajaan Yahuda yang merupakan kerajaan bangsa Yahudi pernah ditawan oleh seorang raja dari kerajaan Babylon yang bernama Nebukadnezar. Nebukadnezar telah menawan kerajaan Yahuda pada tahun 597 sebelum Masihi dan peristiwa ini juga dirakamkan di dalam Bible. Dikatakan bahawa tentera Babylon membakar seluruh rumah ibadat agama Yahudi termasuklah Haikal Sulaiman serta kitab Taurat yang diimani oleh orang Yahudi. Setelah itu bangsa Yahudi hidup dalam buangan di Babylon. Dalam tawanan itu orang Yahudi dikekang dan dihalang hak mereka untuk mengamalkan agama mereka. Pada ketika itu, wujud usaha untuk menulis kembali kitab Taurat. Akan tetapi pada waktu itu tidak ada seorang pun yang menghafal kitab Taurat. Setelah 60 tahun bangsa Yahudi hidup dalam buangan, akhirnya mereka dibebaskan oleh seorang raja dari Parsi yang bernama Cyrus the Great. Cyrus menawan kota Babylon pada tahun 538 sebelum Masihi. Setelah itu, beliau membenarkan orang Yahudi kembali ke Jerusalem dan membina ketamadun mereka kembali. Pada zaman ini, wujudnya seorang lelaki Yahudi bernama Ezra, yang mana beliau mendakwa dirinya dibimbing oleh Tuhan dan beliau menghidupkan kembali tradisi hukum kitab Taurat yang berkembang sehingga pada hari ini. Di celah-celah itu, wujud kelompok yang menolak Taurat versi Yahudi. Mereka adalah aliran Samaritan. Salah satu pandangan mengatakan bahawa orang Samaritan adalah orang-orang dari Bani Israel yang terpisah dari kerajaan Yahuda. Kelompok Samaritan masih lagi ada sehingga pada hari ini dan mereka mendominasi di sekitar West Bank. Mereka mendakwa bahawa mereka adalah aliran pengikut Taurat Nabi Musa yang sebenar dan kaum Yahudi kini telah jauh menyimpan dari ajaran Taurat yang sebenar. Di dalam Samaritan, Taurat mereka ditulis dalam Abjad Samaria. Dapat dikenal pasti bahawa terdapat sekitar 6,000 perbezaan antara teks Taurat Samaritan dengan Taurat agama Yahudi. Sebilangan besar antara variasi kecil dalam ejaan dan tata bahasa, manakala ada pengurangan dan penambahan ayat di antara kedua versi Taurat tersebut. Antara yang lebih ketara lagi adalah wujud perbezaan hukum utama, iaitu dalam Taurat Samaritan diwajibkan untuk mereka memuliakan Gunung Gerizim, manakala Taurat Yahudi pula memuliakan Jerusalem. Perbezaan versi ini bukanlah perbezaan baharu di antara Samaritan dengan Yahudi. Malah pada zaman Jesus dirakamkan perbualan Jesus dengan seorang wanita Samaritan. Disebut di dalam buku Yohanes bab nombor 4. Wanita itu berkata, "Sekarang saya tahu bahawa Tuhan seorang Nabi. Nenek moyang kami menyembah Tuhan di gunung ini, yakni Gunung Gerizim. Tetapi bangsa Tuhan, yakni bangsa Yahudi berkata bahawa hanya di Jerusalem orang dapat menyembah Tuhan." Buku Yohanes bab nombor 4 ayat 19 hingga 20. Manuskrip Taurat Samaritan ditulis dalam bahasa Ibrani yang berbeza daripada Taurat Yahudi. Mereka menggunakan abjad Samaria yang berasal dari abjad Paleo-Ibrani yang digunakan oleh masyarakat Israel sebelum penawanan Babylon. Setelah orang Yahudi dibebaskan daripada Babylon, ketika itu orang Yahudi mula mengadaptasikan tulisan Assyrian yang berdasarkan abjad Aram yang digunakan pada zaman Babylon, dan ia berkembang menjadi abjad Ibrani moden dan digunakan dalam penulisan Taurat Yahudi pada hari ini. Oleh disebabkan itu, pada hari ini wujud 2 versi kitab Taurat yang memiliki perbezaan ketara di antara keduanya. Maka benarlah firman Allah di dalam Al-Quran, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Shalom Aleichem